A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu alal habibil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadinil karim wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna habibana wa sayyidana wa maulana Muhammadan abdullahi wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa habibuhu addal amanah wa ballaghar risalah wa nasahal ummah wa kashafallahu bihil ghummah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala al-habibil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma amin. Alhamdulillah, sama-sama kita mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan keizinan Allah, kita bertemu lagi pada petang yang berbahagia ini di dalam usaha kita untuk mendalami kitab Qurratul Ain karangan Imam Al-Khattabi Al-Maliki, yang beliau telah menghuraikan huraian Sayyidina Al-Imam Al-Jalal Al-Mahalli terhadap Matnul Waraqat karangan Imam Al-Haramain Al-Juwaini rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah memberikan kebaikan kepada Al-Imam Al-Khattab, kepada Al-Imam Al-Mahalli, juga kepada Al-Imam Al-Haramain Al-Juwaini rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, juga kepada seluruh para ulama kita yang telah bersusah payah mengembangkan ilmu Islam sehingga sampai kepada kita. Moga-moga Allah memberkati kesemua para ulama kita, untuk Sayyidina Al-Imam Al-Mahalli, Al-Imam Al-Khattab dan juga Imam Al-Haramain, serta seluruh para ulama Islam, juga seluruh umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan semestinya untuk baginda Nabi alaihi salatu wasallam kita hadiahkan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah tuan-tuan, puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan menyambung perbahasan berkenaan dengan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu al-af'al. Kita akan menyambung apa yang Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam pertemuan yang lepas, kita telah pun diberikan penerangan oleh Sayyidina Imam Al-Haramain menerusi huraian Al-Imam Al-Mahalli juga Al-Imam Al-Khattab Al-Maliki, bahawa perbuatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan sunyi daripada dua kategori. Sama ada perbuatan Nabi itu adalah merupakan ibadah atau ia bukan ibadah. Sama ada perbuatan yang dilakukan oleh Nabi yang tidak diketahui status hukumnya, adakah ia ibadah atau ia bukan ibadah. Sebab kalau sudah diketahui status hukumnya, Nabi contohnya menyatakan perbuatan ini wajib kamu lakukan, jadi tak timbullah isu perbahasan tentang al-af'al, kerana perbahasan ini ingin membicarakan berkenaan dengan tindak tanduk baginda Nabi, perbuatan baginda Nabi yang tidak dinyatakan status hukumnya, tidak disebut dengan jelas status hukumnya, cuma yang pasti Nabi telah melakukannya. Jadi adakah perbuatan itu wajib sebenarnya atau sunat atau apa? Jadi dalam memahami perkara ini, Imam Al-Haramain Al-Juwaini rahimahullah subhanahu wa ta'ala telah membahagikan perbuatan Nabi kepada dua keadaan. Yang pertama, sekiranya ia adalah ibadah. Yang kedua, sekiranya ia bukan bersifat ibadah. Maknanya bukan ibadah, bukan maksud maksiat, sebab Nabi tidak melakukan maksiat sama sekali. Maknanya bukan ibadah, maknanya perbuatan yang tidak dianggap sebagai ibadah khusus. Contoh makan minum Nabi, contoh Nabi berbaring, contoh Nabi berkahwin lebih. Jadi ia tidak dianggap satu ibadah khusus yang menunjukkan hubungan di antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam pertemuan yang lepas, kita sudah masuk dalam perbahasan kategori yang pertama, iaitu sekiranya perbuatan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut adalah merupakan ibadah. Sekiranya perbuatan itu adalah ibadah, maka kata Imam Al-Haramain Al-Juwaini, fa in dalla dalilun,
ataupun fa in dallad dalil 'ala al-ikhtisas yuhmalu 'ala al-ikhtisas. Kalau ada dalil daripada hadis atau daripada al-Quran atau daripada sebarang dalil yang lain yang menunjukkan bahawa perbuatan yang berunsur ibadah yang dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hanya boleh dilakukan oleh Nabi. Maknanya ada dalil yang menunjukkan bahawa perbuatan itu yang berunsur ibadah itu tidak boleh dilakukan oleh kita, sebaliknya hanya boleh dilakukan oleh baginda Nabi, maka semestinya kita tidak boleh melakukan perbuatan tersebut. Jadi selesai. Kalau sudah dinyatakan oleh dalil-dalil yang lain bahawa perbuatan yang berunsur ibadah yang dilakukan oleh Nabi hanya khusus untuk Nabi, bukan untuk kita, maka tidak boleh kita melakukan perbuatan tersebut. Dan antara contoh yang didatangkan oleh Imam Al-Hattab Al-Maliki adalah menyambung puasa. Puasa berjam-jam, tidak berhenti, tidak ada berbuka puasa. Kita panggil sebagai wisalus saum, berpuasa berhari-harian langsung tidak berbuka puasa. Kalau kita puasa setiap hari, tapi biasa kita akan berbuka puasa juga waktu maghrib. Nabi SAW kadang-kadang baginda berpuasa berhari-hari secara terus-menerus tidak makan dan minum. Tidak makan dan minum dalam tempoh berhari-hari. Kalau Nabi puasa 2 hari berturut-turut tanpa makan minum, maknanya 48 jam tak makan langsung. 48 jam tak makan langsung. Kalau 3 hari, maknanya 72 jam tidak makan langsung. Jadi, ini dinamakan sebagai al-wisal. Sedangkan kita pula tidak boleh melakukan perkara tersebut. Kalau kita nak puasa tiap-tiap hari sekalipun, maknanya bila masuk maghrib, kita kena berbuka. Wajib berbuka. Baik, itu disebabkan ada dalil khusus yang menyatakan bahawa perbuatan tersebut hanya khusus kepada baginda Nabi, maka kita tak akan melakukan perbuatan tersebut kerana ia adalah dikhususkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam semata-mata. Sekiranya tidak ada dalil yang menunjukkan bahawa perbuatan berunsur ibadah itu adalah khusus pada Nabi. Tak ada dalil. Yang kita tahu perbuatan Nabi yang Nabi lakukan itu adalah ibadah. Dalam masa yang sama, tak ada pula sebarang dalil menunjukkan bahawa perbuatan itu khusus pada baginda Nabi. Dan ada dua kemungkinan. Oleh kerana tak ada dalil yang menyatakan perbuatan itu khusus pada baginda Nabi, mungkinkah ia perbuatan yang khusus pada Nabi atau tidak? Lalu, kata Imam Al-Haramain Al-Juwaini, kalau tidak ada sebarang dalil yang menunjukkan bahawa perbuatan itu khusus kepada baginda Nabi, hanya boleh dilakukan oleh Nabi, maka yang akan dipegang adalah perbuatan itu tidak hanya dikhususkan pada baginda Nabi. Maknanya kita pun dibenarkan untuk melakukan perbuatan tersebut. Sebab al-aslu fil asya' adamul ikhtisas. Pada asalnya, secara rajihnya, tidak ada pengkhususan antara daripada satu hukum ke satu hukum, antara seorang dengan seorang. Semua sama. Semua orang berkongsi dari sudut hukum. Melainkan kalau ada dalil khusus yang menyatakan hukum sekian-sekian hanya untuk fulan bin fulan, tidak boleh untuk orang lain. Kalau ada dalil, maka dalil itu akan menjadikan perbuatan itu hanya boleh dilakukan oleh fulan bin fulan tertentu. Jadi kalau ada dalil yang menyatakan perbuatan berunsur ibadah itu hanya boleh dibuat oleh Nabi, maknanya kita tidak boleh melakukan perbuatan tersebut. Okey, kalau tak ada dalil, maknanya kita akan berpegang dengan konsep asal, konsep kebanyakan hukum, iaitu semua hukum hakam adalah berkongsi antara para mukallaf. Tadi istilah mukallaf ni dengan mukallaf yang lain berbeza di sudut hukum. Kita punya hukum dengan Nabi punya hukum jadi sama dari segi hukum hakam fiqah. Ini dibuktikan oleh Imam Al-Haramain dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala surah Al-Ahzab ayat ke-21 yang berbunyi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri baginda Nabi alaihi salatu wasalam untuk kamu ada suri tauladan yang baik. Dan alhamdulillah kita telah membincangkan berkenaan dengan ayat ini, dengan majas-majasnya, dengan isu kalimah uswah, boleh baca iswah atau tidak, itu alhamdulillah telah selesai dalam pertemuan yang lepas. Okey, kita sambung daripada apa yang akan kita baca pada hari ini yang kita tak baca minggu lepas, iaitu saya ulang sikit ayat yang dah kita baca minggu lepas untuk menjadi kesinambungan pada perbahasan pada hari ini, iaitu pada ucapan Imam Al-Hattab Al-Maliki yang berbunyi,
Wa idza lam yukhassas dzalikal fi'lu bihi sallallahu alaihi wasallam fa ya'ummul ummata jami'aha. Insya-Allah kita akan mulakan. Kita ulang sekali lagi ayat ini kerana dia berkait dengan perbahasan yang seterusnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ahmad tolong ambilkan air bapa boleh? Wala anta ta'ban. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Sayyidina al-Imam Al-Hattab Al-Maliki rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa ulumi masyayikhihi wa talamizatihi wa qurra'i syarhihi ala warakati imamil haramain wa hadha syarhu ma'ruf bismi qurratil ain. Qala rahimahullah wa idza lam yukhassas dhalikal fi'lu bihi sallallahu alaihi wasallam fa ya'ummul ummata jami'aha. Sekiranya perbuatan itu, perbuatan berunsur ibadah itu tidak dikhususkan hanya kepada baginda Nabi alaihi salatu wasalam, maka faya'ummu ay faya'ummu zalikal fi'lu al ummata jami'aha. Maka perbuatan itu akan meliputi umat seluruhnya. Maknanya perbuatan itu boleh dilakukan oleh kita selaku umat Nabi alaihi salatu wasalam, seluruh kita. Tak ada istilah orang ni boleh, orang ni tak boleh. Semua kita boleh melakukan perbuatan tersebut. Okey, lalu datanglah perincian dari sudut perbuatan yang kita boleh lakukan itu, yang turut dilakukan oleh baginda Nabi alaihi salatu wasallam, tetapi maknanya tidak dinyatakan hukum bagi perbuatan tersebut. Cuma di sini sebut sikit, kalau beliau sebut perkara agak jelas, iaitu kalau dinyatakan hukum, kita boleh buat perbuatan tu. Cuma adakah kita wajib buat atau sunat buat? Jadi beliau akan sebut kalau ada dalil yang menyatakan benda tu wajib kita buat atau sunat kita buat, kita akan diwajibkan atau disunatkan melakukan perbuatan tersebut. Kata beliau, summa in ulima hukmu zalikal fi'li min wujubin aw nadbin fawadihun. Kemudian setelah kita mengetahui bahawa perbuatan itu tidak khusus kepada baginda Nabi, bahkan boleh kita selaku umat baginda Nabi alaihi salatu wasallam melakukan perbuatan tersebut, sekiranya diketahui hukum perbuatan tersebut. Maksudnya dari sudut apa? Iaitu dari sudut kewajipan ataupun dari sudut istihbab, iaitu sunat. Kita tahu perbuatan itu wajib atau perbuatan itu sunat dengan sebab ada dalil. Maksudnya ada dalil yang menunjukkan bahawa perbuatan yang dilakukan oleh baginda Nabi yang berunsur ibadah itu wajib kita lakukan atau sunat untuk kita lakukan, maka jelas. Maksudnya kalau perbuatan itu wajib, wajiblah kita buat. Syukran ya Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. Syukran. Alhamdulillah. Sekiranya ada dalil mengatakan perbuatan itu wajib untuk kita lakukan, maka wajiblah kita lakukan. Kalau dalil menunjukkan bahawa perbuatan yang dilakukan oleh baginda Nabi yang berunsur ibadah itu disunatkan untuk kita lakukan, so kita tidaklah diwajibkan tetapi disunatkan untuk melakukannya. So jelas, wadih, maka ia adalah jelas. Kenapa tak didatangkan contoh kalau perbuatan ibadah itu adalah bersifat harus? Sebab tak ada istilah ibadah yang harus. Tak ada istilah ibadah yang statusnya adalah jaiz. Buat pun tak apa, tak buat pun tak apa. Buat pun tak ada pahala, tak ada dosa. Tinggal pun tak ada pahala, tak ada dosa. Sebab itu adalah perbuatan yang bukan ibadah. Kalau ibadah, maksud dia benda yang mendekatkan kita kepada Allah, memang dia akan membawa kepada pahala. Kalau buat memang dapat pahala. Jadi dia bukan al-jaiz. Sebab tu tak didatangkan bin wujubin au nadbin au ibahah. Tak didatangkan kalimat ibahah. Kerana perbahasan kita merujuk kepada isu ibadah. Ibadah tak ada istilah ibadah yang kalau buat tak dapat pahala, kalau tinggal pun tak dapat pahala. Tak ada istilah begitu. Bahkan ibadah kalau buat memang dapat pahala. Cuma kalau tinggal ibadah tu berdosa atau tidak, itu isu dia. Kalau berdosa, maknanya ibadah tu wajib dilakukan. Kalau tak berdosa, kalau perbuatan tu ditinggalkan, maka tahulah kita ibadah itu disunatkan. Okey, summa in ulima hukmu zalikal fi'li min wujubin aw nadbin fawadih. Kalau diketahui hukum perbuatan tersebut yang Nabi lakukan dan perbuatan itu adalah ibadah, kita tahu hukumnya. Mujtahid memberitahu kepada kita hukumnya, sama ada perbuatan itu wajib atau perbuatan itu sunat, maka jelas. Sebenarnya kalau benda wajib, kita wajib buat. Kalau perbuatan ibadah yang Nabi lakukan itu adalah sunat, maknanya tidak wajib kita lakukan. Tetapi rugi kalau kita tak lakukan. Walaupun tidak bawa pada dosa kalau kita tinggalkan.
Okey, ini isu dia sekarang ni. Wa illam yu'lam hukmu. Kalau tidak diketahui hukum perbuatan berunsur ibadah yang telah dilakukan oleh baginda Nabi alaihi salatu wasalam dalam keadaan tidak ada sebarang bukti yang menunjukkan perbuatan itu hanya khusus untuk Nabi. Tak ada bukti. So, maknanya kalau tak ada dalil yang menunjukkan perbuatan itu hanya boleh dilakukan oleh baginda Nabi alaihi salatu wasalam, maka kita boleh buat. Dan dia ibadah, memang kita kalau buat dapat pahala. Cuma isu dia kalau kita tak tahu, adakah ibadah itu wajib atau ibadah itu sunat? Maksudnya, si mujtahid sewaktu meneliti mendapati bahawa ada satu perbuatan ibadah telah dilakukan oleh Nabi. Si mujtahid tadi telah meneliti dan beliau mendapati tidak ada sebarang dalil yang menunjukkan ibadah itu khusus untuk Nabi. Jadi kita boleh buat. Maksudnya ia adalah ibadah. Kalau kita buat dapat pahala. Cuma isu dia, adakah kalau kita tinggalkan perkara tersebut berdosa atau tidak? Dalam keadaan tidak pula ada sebarang petunjuk yang menjelaskan adakah perbuatan yang dilakukan oleh baginda Nabi yang berupa ibadah tersebut, adakah ia perbuatan wajib atau perbuatan sunat. Lalu kata Imam Al-Haramain Al-Juwaini, fayuhmalu 'ala al-wujubi 'inda ba'd ashabina fi haqqihi. Baik, kalau ikut matan semata-mata, fayuhmalu 'ala al-wujubi 'inda ba'd ashabina. Lalu yuhmal, maksudnya yuhmal zalikal fi'lu, ditanggung perbuatan tersebut. Perbuatan yang Nabi lakukan. Perbuatan yang mana? Yang jenis apa? Kita sekarang dalam perbahasan perbuatan berunsur ibadah. Jadi maksud dia perbuatan yang berunsur ibadah yang dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan tidak ada sebarang bukti yang menyatakan bahawa ibadah itu hanya khusus untuk baginda Nabi, maka perbuatan itu hendaklah ditanggung atas kewajipan. Maksud dia perbuatan itu hendaklah difahami bahawa perbuatan itu adalah wajib. Dalil yang jelas-jelas mengatakan dia wajib tak ada. Lalu, oleh kerana tidak ada sebarang dalil yang menunjukkan bahawa perbuatan yang berupa ibadah itu adakah ia wajib atau tidak, maksudnya wajib atau sunat, maka sebahagian para ulama kita menanggung ataupun memahami atau berpendapat bahawa perbuatan ibadah yang Nabi lakukan tersebut adalah perbuatan wajib. Wajib. Maka perbuatan itu ditanggung, maksud difahami. Maksud dia difahami atas dasar kewajipan. Di sisi siapa pendapat ni? Maksudnya siapa tuan punya pendapat ni? Inda ba'di ashabina. Di sisi sebahagian para ulama kita. Ulama kita tu maksud dia siapa? Ulama mazhab Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Jadi sebut ashabina maksudnya ashabus syafi'iyah. Ashabuna ashabul wujuh. Dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Maksud dia di sisi sebahagian ulama-ulama besar dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, ulama-ulama tersebut sebahagian mereka telah berpendapat perbuatan berunsur ibadah yang dilakukan oleh baginda Nabi alaihi salatu wasallam yang tidak diketahui status perbuatan tersebut, maka perbuatan itu hendaklah difahami bahawa ia adalah perbuatan yang wajib. Ini adalah pandangan sebahagian para ulama kita dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Bahkan kalau ikut menurut kata Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari dalam kitab beliau Ghayatul Wusul ila Syarhi Lubbil Usul, kata Al-Imam Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, pandangan ini adalah pandangan yang paling kuat, al-asah, pandangan yang paling kuat di kalangan para ulama mazhab kita. Walaupun di sana ada pandangan yang kedua, namun pandangan paling kuat dalam isu ini berdasarkan kepahaman Sayyidina Al-Imam Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, maka pandangan paling kuat dalam memahami status perbuatan ibadah yang dilakukan oleh Nabi, sedangkan tidak pula ada dalil yang jelas menyatakan status perbuatan tersebut, dalam masa yang sama tidak pula ada dalil yang menyatakan bahawa perbuatan itu hanya boleh dilakukan oleh Nabi, maka perbuatan itu difahami bahawa ia adalah perbuatan yang wajib, ibadah yang wajib dilakukan oleh siapa? Fi haqqihi sallallahu alaihi wasallam wa fi haqqina li'annahu al-ahwat. Maka kewajib perbuatan berunsur ibadah itu adalah wajib bagi Nabi, wajib pada hak baginda Nabi alaihi salatu wasallam, dan juga ia adalah perbuatan yang wajib bagi pihak kita, bagi hak kita. Maksud dia
perbuatan yang Nabi lakukan berunsur ibadah yang kita tak ada jumpa ataupun mujtahid tidak mendapati dalil yang jelas menyatakan tentang status perbuatan tersebut, cuma Nabi buat dan ia adalah ibadah, dan masa yang sama tak ada dalil yang mengatakan hanya Nabi saja boleh buat, maka perbuatan itu adalah wajib. Wajib pada siapa? Wajib pada Nabi. Memang wajib dilakukan oleh Nabi SAW. Kita pula macam mana? Kita pun diwajibkan untuk melakukan perbuatan tersebut. Ini adalah pandangan yang dianggap sebagai pandangan paling kuat di sisi mazhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu, sebagaimana yang telah disebutkan oleh al-Imam Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari dalam kitab beliau Lubbul Usul. Okey. Seterusnya tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kenapa pendapat ini mengatakan perbuatan itu wajib kita lakukan? Li'annahul ahwat. Kerana itu lebih berhati-hati. Semestinya ibadah itu bukan perbuatan haram. Semestinya perbuatan ibadah yang Nabi lakukan itu bukan perbuatan makruh, sebab namanya ibadah. Macam mana ada ibadah makruh? Semestinya bukan perbuatan mubah, sebab kalau dia ibadah mesti dapat pahala. Sedangkan mubah menafikan sebarang dosa dan pahala, sama ada dilakukan atau ditinggalkan perbuatan tersebut. Jadi tinggal dua je. Sama ada perbuatan itu wajib, maknanya kalau buat dapat pahala, kalau tinggal dapat dosa. Atau perbuatan itu sunat. Kalau buat dapat pahala, kalau tinggal dapat... kalau buat dapat pahala, kalau tinggal tidak berdosa. Mana lebih selamat? Mana lebih berhati-hati? Kalau kita kata perbuatan itu sunat, lalu akhirnya ada orang tinggalkan ibadah tersebut dengan alasan bahawa walaupun Nabi lakukan, walaupun ia ibadah, tetapi disebabkan tidak ada dalil yang jelas menyatakan bahawa ia adalah wajib, maka kita pegang dia adalah dituntut. Maksudnya dia disunatkan tanpa diwajibkan. Katakan pendapat ini rupa-rupanya salah di sisi Allah SWT. Lalu di akhirat nanti Allah Ta'ala beritahu sebenarnya yang betul adalah sebarang perbuatan berunsur ibadah yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW. Dalam keadaan kamu tidak mendapati sebarang bukti yang menunjukkan bahawa ibadah itu hanya boleh dibuat oleh Nabi, dan kamu juga tidak mendapati sebarang dalil yang menjelaskan status perbuatan berunsur ibadah tersebut, adakah dia wajib atau sunat, katakan di akhirat Allah kata sebenarnya dia adalah wajib. Maknanya nanyalah kepada mereka yang berpendapat bahawa perbuatan ibadah yang dilakukan oleh Nabi itu sebenarnya adalah sunat sahaja untuk kita lakukan. Lalu bila sebut sunat, akan ada orang tinggal perbuatan tersebut. Jadi dia akan menyebabkan kerugian di akhirat kelak. Kerugian dari sudut apa? Kerugian dari sudut pahala lah ya. Sebab dia tidak berdosa. Bila para pokok kita berbeza pendapat, kalau siapa-siapa pegang mana-mana pendapat sekalipun, selagi pendapat yang dipegang itu adalah pendapat muktabar, bukan maknanya bukan pendapat yang bersalahan dengan ijma' contohnya, ataupun bukan pandangan yang dia sendiri mandai berijtihad sedangkan dia bukan mujtahid, maka kalaulah dia berpegang dengan mana-mana pendapat sekalipun, kalau salah sekalipun di akhirat nanti dia tidak berdosa, Alhamdulillah. Jadi lebih selamat kalau kita kata dia wajib. Bila wajib, maknanya kita akan lakukan. Bila kita lakukan, katakan di akhirat Allah Ta'ala beritahu, sebenarnya perbuatan itu tidak wajib, sunat je. Adakah kita rugi? Kita tak rugi sebab kita tidak meninggalkan perbuatan tersebut. Kerana kita menyangka perbuatan itu wajib, lalu kita tak tinggalkan. Rupa-rupanya sunat. Maknanya kalau buat, dapat pahala atau tidak? Dapat pahala. Okey, selesai. Maknanya saya telah, walaupun saya tersalah dalam menentukan status perbuatan tersebut, katakan di akhirat Allah kata dia tidak wajib, dia sunat je. Walaupun dah tersalah dalam menentukan status, tapi dari segi praktikal, dari segi amalan, kita tidak meninggalkan perbuatan tersebut kerana kita beranggapan perbuatan itu wajib. Jadi lebih selamat adalah kita menganggap perbuatan jenis ini adalah wajib dilakukan oleh Nabi dan juga oleh kita. Lalu Imam Al-Hattab tambah, wa bihi qala Malikun radhiyallahu anhu wa aktsaru ashabihi. Pandangan pertama ini yang mengatakan perbuatan jenis ini ditanggung atau difahami berdasarkan makna bahawa perbuatan itu adalah wajib dilakukan oleh kita dan juga oleh Nabi. Kefahaman ini adalah kefahaman yang telah diimani atau yang telah dipegang oleh Sayyidina Al-Imam Malik radhiyallahu anhu dan juga kebanyakan para ulama yang bermazhab dengan mazhab Al-Imam Malik. Jadi kebanyakan para sahabat Imam Malik, iaitu para ulama besar dalam mazhab Imam Malik,
punya pandangan yang sama dengan pandangan Imam Malik, iaitu perbuatan yang dilakukan oleh Nabi yang ia merupakan ibadah, dalam masa yang sama tidak ada dalil yang menyatakan bahawa perbuatan itu adalah wajib, tidak ada dalil yang menyatakan perbuatan itu sunat. Dalam masa yang sama tidak juga ada dalil yang menyatakan perbuatan itu hanya boleh dibuat oleh Nabi SAW sahaja. Maka pandangan pertama, dan ini dianggap sebagai pandangan yang kuat dalam mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i, adalah perbuatan itu hendaklah difahami bahawa ia adalah wajib. Perbuatan itu adalah wajib untuk dilakukan oleh kita atas dasar berhati-hati, supaya kita tidak kerugian di akhirat kelak. Itu satu pandangan. Wa min ashabina man qala yuhmalu 'ala an-nadbi li'annahu al-mutahaqqiq. Di kalangan para sahabat kami, maksudnya kata Imam Al-Haramain Al-Juwaini, di kalangan para sahabat kita, itu di kalangan para ulama Asy-Syafi'iyah, ulama mazhab Imam Syafi'i, ada di kalangan mereka yang telah berkata, yang berpendapat yuhmalu 'ala an-nadbi. Maksudnya yuhmalu zalikal fi'lu 'ala an-nadbi. Maknanya perbuatan yang dilakukan oleh baginda Nabi yang tak diketahui statusnya itu difahami bahawa ia adalah perbuatan yang disunatkan. Li'annahul mutahaqqiq, kerana dia yang pasti. Kalau tadi pendapat pertama berpendapat atas dasar berhati-hati, kali ini pandangan kedua pula berpegang bahawa perbuatan itu tidaklah dianggap sebagai perbuatan wajib, sebenarnya dia adalah perbuatan sunat atas dasar kerana itulah yang pasti. Itu yang pasti. Ibadah memang pasti kalau buat dapat pahala. Itu memang dah namanya ibadah. Kalau buat dapat pahala. So, dia adalah sama ada wajib atau sunat. Cuma, kalau tinggal dapat dosa atau tidak, tidak ada kepastian dari sudut dapat dosa atau tidak. Oleh kerana tidak ada kepastian dari sudut dosa meninggalkan perbuatan tersebut, maka oleh kerana tidak ada kepastian, kita berpegang dengan konsep asal bahawa suatu perbuatan itu tidaklah diwajibkan. Al-aslu bara'atu zimmah. Pada asalnya atau yang kuatnya adalah pandangan yang rajih mengatakan tidak ada sebarang tanggungjawab daripada Allah kepada para mukallaf. Melainkan kalau ada dalil yang menunjukkan bahawa si mukallaf diwajibkan untuk melakukan suatu perbuatan. Contohnya, jadi selagi tidak ada dalil yang mewajibkan perbuatan itu ke atas mana-mana orang, maka apabila dia ibadah, maknanya dia dituntut tapi dia tidak mempunyai sebarang unsur dosa kalau ditinggalkan. Jadi kalau buat dapat pahala, kalau tinggal tidak berdosa. Apakah perbuatan yang kalau buat dapat pahala, kalau tinggal tidak berdosa? Perbuatan itu adalah perbuatan sunat. Maka dengan sebab itulah pandangan kedua berpendapat perbuatan jenis ini yang dilakukan oleh Nabi yang berunsur ibadah yang kita tak tahu statusnya, kita tanggung perbuatan itu atau kita fahami status perbuatan itu bahawa ia adalah satu ibadah yang disunatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Maknanya kalau kita buat, alhamdulillah. Kalau kita tinggal, tak dapat dosa, tapi cuma rugi kerana tidak dapat mengaut sebanyak mungkin keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. Selesai pandangan yang kedua. Wa minhum man qala yutawaqqafu fihi li ta'arudil adillati fi zalik. Ada pula pendapat yang ketiga. Pendapat yang ketiga ni kata apa? Yutawaqqafu fihi. Kami berpendapat perbuatan berunsur ibadah yang dilakukan oleh Nabi SAW, cuma tidak ada sebarang bukti bahawa perbuatan itu diwajibkan atau tidak. Oleh kerana perbuatan itu dia ibadah, dibuat oleh Nabi, dalam masa yang sama tidak ada bukti yang jelas yang menyatakan status perbuatan tersebut sama ada wajib atau sunat, maka disebabkan kami tak tahu, maka kita tidak membuat sebarang keputusan. Maksudnya tawakuf. Kami tarik handbrake. Maksudnya kami tidak akan meneruskan perjalanan. Kami kata kami tidak tahu, kami tak pasti. Adakah perbuatan yang dilakukan oleh Nabi SAW yang berunsur ibadah tersebut, adakah perbuatan itu adalah perbuatan wajib atau sunat? Yang pasti dia bukan haram, dia bukan makruh, dia bukan mubah. Dia sama ada wajib atau sunat saja. Sama ada wajib atau mustahab saja. Sunat dengan mustahab sama erti. Cuma
Oleh kerana tidak tahu mana satu dan tidak ada dalil yang menyatakan dengan jelas mana satu, maka ketika itu kami ambil pendirian bahawa perbuatan itu tidak diketahui oleh kami akan statusnya. So kalau orang tanya soalan, macam mana Syekh? Kita akan jawab, saya tidak tahu berdasarkan pendapat yang ketiga ni. Maksudnya dia tidak membuat sebarang keputusan. Dia berhenti, tawakaf. Dia berhenti daripada menyatakan apa kefahaman dia terhadap status perbuatan tersebut. Maksudnya dia tak menyatakan sebarang tindak, dia tak menyatakan sebarang respon. Orang kata macam mana ni? Perbuatan ni dia ibadah. Dan sebab Nabi, dia adalah perbuatan yang Nabi buat dan dia adalah ibadah. Jadi kita ni macam mana? Wajib buat ke sunat buat? Dia cari-cari, dia tak jumpa dalil yang menjelaskan status perbuatan tersebut. Dia akan beritahu, mazhab ketika beritahu, kami mengambil sikap tidak memberikan sebarang respon. Sebab kami tak tahu adakah perbuatan itu wajib atau tidak wajib, sebaliknya sunat. Wa minhum man qala yutawaqqafu fihi li ta'arudil adillati fi zalika. Kenapa mereka tidak memilih mana-mana pendapat? Tak kata ia wajib ke atau sunat ke? Kerana li ta'arudil adillati fi zalik. Kerana berlaku percanggahan di antara dalil-dalil syarak dalam isu ini. Sebab kalau kita tengok perbuatan yang Nabi SAW tidak lakukan dan dia adalah ibadah, dia kalau ikut pendapat pertama tadi, dia adalah wajib dengan dalil ini yang lebih selamat. Sebab itu dalil dia. Ada dalil juga, iaitu lebih selamat. Atas dasar hati-hati kita kata wajib. Pandangan kedua yang mengatakan perbuatan itu adalah sunat, dia berpendapat pula bahawa perbuatan itu sunat kerana tidak ada dalil yang menyatakan bahawa perbuatan itu diwajibkan. Maka al-aslu bara'atu zimmah. Seseorang itu pada asalnya, secara dasarnya tidak akan dipertanggungjawabkan dengan sebarang tanggungjawab, melainkan kalau ada dalil. Bila tak ada dalil, maka ketiadaan dalil adalah bukti bahawa orang itu tidak diwajibkan untuk melakukan perbuatan tersebut. Memang ada dalil. Dalil pertama dengan dalil kedua. Dalil pertama dipegang oleh mereka yang mengatakan perbuatan itu adalah wajib. Dalil yang kedua dipegang oleh mereka yang berpendapat perbuatan itu adalah sunat. Jadi sudah ada dua dalil yang saling bertembung, dan pendapat yang ketiga mengatakan disebabkan kedua-dua dalil ini kuat bagi kami, jadi kami tidak mampu untuk memilih mana dalil yang paling kuat di antara dua dalil ini. So kami tarik handbrake, kami tidak akan menyatakan sebarang pendirian sebab kami tidak tahu adakah yang betul perbuatan itu wajib untuk dilaksanakan atau sekadar disunatkan untuk dilaksanakan. Alhamdulillah tuan-tuan yang dirahmati Allah, selesai kita bicara berkenaan dengan Allahumma salli ala sayyidina Rasulullah. Selesai kita bicara tentang perbuatan yang dilakukan oleh baginda Nabi alaihi salatu wasallam dalam keadaan perbuatan itu dalam keadaan perbuatan itu adalah ibadah, dan cumanya tidak ada dalil yang menjelaskan kepada kita, dalil yang jelas maksudnya, yang menyatakan status perbuatan berunsur ibadah yang dilakukan oleh Nabi itu. Adakah perbuatan itu juga wajib kita lakukan atau disunatkan sahaja untuk kita lakukan. Selesai kita bicara tentang status perbuatan Nabi sekiranya perbuatan itu adalah ibadah. Kita akan masuk sekarang sekiranya status ataupun perbuatan itu bukan berunsur ibadah. Okay, tuan-tuan, saya minta izin sekejap. Saya akan datang sekitar lebih kurang dalam 5 minit lagi. Tuan-tuan tunggu sekejap. Dia hair sekejap. Nantikan, lagi 5 minit saya akan sampai.
Okey, tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, kita sambung perbahasan kita. Saya mohon maaf tadi ada urusan sikit. Okey. Selesai kita bicara tentang perbuatan berunsur ibadah yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW dalam keadaan perbuatan itu tidak ada dalil yang menyatakan ia khusus hanya khusus untuk Nabi, dan tidak ada dalil yang menyatakan bahawa perbuatan yang dilakukan oleh Nabi yang berunsur ibadah itu memiliki status tertentu. Tidak ada dinyatakan dia wajib ke, dia sunat ke. Maka alhamdulillah kita dah jumpa 3 pendapat para ulama dalam isu ini. Pun begitu, pandangan yang dianggap pandangan yang paling kuat di sisi Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari adalah pandangan yang pertama yang mengatakan bahawa perbuatan itu adalah perbuatan yang diwajibkan juga ke atas kita untuk melakukannya. Baik, sekiranya perbuatan itu bukan berunsur ibadah, maksudnya dia bukan ibadah, dia dilakukan oleh Nabi dan dia bukan ibadah, adakah kita perlu lakukan atau tidak? Baik, kita akan lihat sekarang insya-Allah. Fa in kana fi'lu sahibi syari'ati sallallahu alaihi wa alihi wasallam ala wajhin ghairil qurbati wat ta'ah kal qiyami wal qu'udi wal akli wasyurbi wan naum fayuhmalu 'alal ibahati fi haqqihi wa haqqina. Sekiranya perbuatan yang dilakukan oleh pemilik syariat ini, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekiranya perbuatan itu atas dasar ia bukan ibadah, dia bukan kurbah, dia bukan tindakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan dia bukan satu ketaatan, dan dia bukan satu perbuatan yang berunsur ibadah secara solid. Contoh seperti apa? Kal qiyam, contoh berdiri. Nabi pernah berdiri. Wal qu'ud, Nabi juga pernah duduk. Pernah Nabi, orang tanya soalan, kebetulan masa tu Nabi duduk. Orang tanya soalan kepada Nabi, lalu Nabi terus duduk, dan orang yang tanya itu kebetulan berdiri. Lalu Nabi mendongak memandang dia. Jadi itu satu perbuatan baginda Nabi SAW. Jadi adakah ini bermaksud kalau orang tanya soalan kepada saya juga kena duduk dan tuan-tuan yang bertanya kena berdiri? Sebab Nabi lakukan perkara tersebut, tapi dia bukan ibadah. Duduk berdiri dia bukan ibadah. Jadi apa contoh lain? Wal akli, contoh macam makan. Nabi SAW makan. Wasyurb, Nabi juga minum. Wan naum, Nabi juga tidur. Maka ketika itu perbuatan yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW dan dia bukan ibadah, adakah dia diwajibkan ke atas kita untuk melakukannya, atau disunatkan, atau diharuskan semata-mata? Kata Imam Al-Haramain Al-Juwaini, fayuhmalu 'alal ibahati fi haqqihi wa haqqina. Maka perbuatan selain ibadah yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW, maka perbuatan itu ditanggung. Fayuhmal, maksudnya fayuhmal zalikal fi'lun nabawiyyus syarif. Perbuatan yang dilakukan oleh Nabi tersebut dan dia bukan ibadah, perbuatan itu ditanggung atas dasar ibahah, di atas dasar keharusan. Maksudnya perbuatan itu dipahami bahawa ia adalah merupakan perbuatan yang diharuskan. Maksudnya kita buat ke, kita tinggal ke, pahala tak ada, dosa tak ada. Nabi duduk, saya duduk pun tak ada pahala, tak ada dosa. Saya tak nak duduk pun saya tak dapat pahala, tak dapat dosa. Nabi makan, katakan Nabi SAW pernah makan roti. Nabi pernah makan roti yang diperbuat daripada barley. Kita pula, saya tak nak makan roti daripada barley. Adakah saya berdosa? Tak berdosa. Sebab apa? Sebab Nabi SAW ketika makan barley bukan ibadah. Makan barley bukan ibadah. Makan barley bukan ibadah. Jadi dia merupakan perbuatan yang dilakukan oleh Nabi tanpa disebut status perbuatan tersebut. Adakah dia halal? Memang dia halal lah. Adakah dia wajib atau sunat atau harus? Jadi ketika itu, apabila ia bukan ibadah dan dilakukan pula oleh baginda Nabi, maka perbuatan itu kita fahaminya bahawa ia adalah perbuatan yang mubah, iaitu perbuatan yang harus, perbuatan yang jaiz, iaitu perbuatan yang kalau kita buat tak dapat pahala, tak dapat dosa. Kalau kita tak nak buat perbuatan tu pun tak ada pahala, tak ada dosa. Banyak orang yang nak makan barley, dia dapat pahala ke? Tak.
Dia dapat dosa ke? Tak. Dia tengok Nabi SAW makan bali. Kemudian dia tak nak makan roti daripada bali. Dia dapat pahala ke? Tak. Dia dapat dosa ke? Juga tidak. Sama ada dia makan bali ke, dia tak nak makan bali ke, tidak ada unsur pahala dan dosa kerana perbuatan itu bukan ibadah. Bukan ibadah. Jadi perbuatan itu dianggap sebagai satu perbuatan yang mubah. Satu perbuatan yang orang Melayu terjemahkan mubah kepada harus. Cuma saya tengok dalam kamus dewan, mubah juga digunakan dalam kamus dewan. Okey. Dia jadi harus pada siapa? Dia jadi mubah pada siapa? Pada hak baginda Nabi, fi haqqihi, ay fi haqqihi sallallahu alaihi wasallam wa haqqina. Pada hak baginda Nabi pun perbuatan itu adalah harus. Pahala tak ada, dosa pun tak ada. Dan pada hak kita juga begitu. Tidak ada pahala, tidak ada dosa, sama ada perbuatan itu dilakukan atau ditinggalkan. Alhamdulillah. Cuma kalau tuan-tuan masih ingat dalam pertemuan yang lepas, saya ada mendatangkan apa yang dinyatakan oleh Syekh Muhammad Abu Nur Zuhair dalam kitab beliau Usulul Fiqhi. Beliau menjelaskan kalau perbuatan yang dilakukan oleh Nabi itu adalah perbuatan dari sudut kemanusiaan Nabi, benda yang merupakan tabiat biasa bagi seorang manusia, maka ia memang secara ittifaq, secara kesepakatan seluruh para ulama tanpa khilaf bahawa perbuatan itu adalah tidak wajib dan juga tidak sunat. Manusia akan tidur. Siapa yang tidur, dia dapat pahala atau dapat dosa? Pahala pun tak dapat, dosa pun tak dapat. Sebab perbuatan yang dilakukan oleh Nabi, kalau ia ada dilakukan oleh Nabi atas dasar itu perbuatan biasa, perbuatan yang merupakan tabiat seorang manusia, maka ketika itu tidak mengapa, ataupun kita boleh kata perbuatan itu tidak mengapa untuk kita lakukan, tapi kalau kita lakukan juga tidak memberikan pahala dan juga dosa. Dia dianggap sebagai perbuatan yang mubah. Dan ini adalah kesepakatan seluruh para ulama. Jadi maknanya kalau perbuatan yang bukan berunsur ibadah yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW dan itu bukan perbuatan biasa atas dasar kemanusiaan, maka ketika itu perbuatan tersebut berdasarkan pandangan yang didatangkan oleh Imam Al-Haramain Al-Juwaini, pandangan yang kuat adalah perbuatan itu juga dianggap mubah. Mudah cerita je tuan-tuan, mudah ceritanya, kalau Nabi lakukan sebarang perbuatan dan dia bukan ibadah, maka dia adalah perbuatan yang mubah pada hak baginda Nabi dan juga pada hak kita selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Okey, lalu kata Imam Al-Hatta Al-Maliki setelah beliau menjelaskan perbuatan yang dilakukan oleh baginda Nabi yang bukan berunsur ibadah ini, perbuatan itu adalah berstatus mubah. Tidak ada pahala, tidak ada dosa. Sama ada perbuatan itu dilakukan atau ditinggalkan. Lalu kata Imam Al-Hatta Al-Maliki, وَهَذَا فِي أَصْلِ الْفِعْلِ. Yang kita kata perbuatan itu tidak ada pahala, tidak ada dosa, sama ada dilakukan atau ditinggalkan, itu pada asal, itu pada hakikat perbuatan itu sendiri. Maksudnya kalau kita melihat semata-mata perbuatan yang dilakukan oleh Nabi tersebut semata-mata melihat dari sudut ia adalah satu perbuatan, maka perbuatan itu statusnya mubah. Wa amma fi sifatil fi'li, adapun pada sifat perbuatan tersebut, maknanya sekiranya perbuatan yang dilakukan oleh baginda Nabi alaihi salatu wasalam dan perbuatan itu bukan ibadah, sekiranya perbuatan yang bukan ibadah yang dilakukan oleh baginda Nabi alaihi salatu wasalam itu dilakukan pula oleh kita, tetapi kita lakukan atas dasar apa? Saya nak ikut perbuatan Nabi. Apa yang Nabi buat, saya nak buat atas dasar cinta saya pada Nabi. Bukan melakukan perbuatan itu semata-mata kerana ia satu perbuatan, tetapi melakukan perbuatan itu dari sifat yang khusus, iaitu dari sifat ia perbuatan Nabi. Maksudnya Nabi SAW sebagai contoh, baginda Nabi SAW makan roti daripada barli. Contoh. Nabi makan roti daripada barli, bahasa Arab panggil syair, syair barli. Kita pergi kedai mana ada roti barli? Setakat yang saya jumpa dia, tak jumpa lagi roti yang diperbuat daripada barli. Roti yang kita makan yang macam-macam tu, gardenia apa semua tu, semua daripada gandum, daripada hintah, dalam bahasa Arab panggil hintah.
iaitu daripada gandum, bukan daripada barli. Nabi SAW pula makan roti daripada barli. Sudahnya tak ada barli, tak ada roti daripada barli. Kita pun belilah barli. Kita beli biji barli tu, kita kisar. Ya, saya pernah buat benda ni, subhanallah, di Mesir dulu saya pernah buat. Saya beli barli, tapi di Mesir dia barli sekali dengan kelongsong dia. Dia bukan macam di Malaysia ada jual biji barli semata-mata yang putih. Yang ada di Mesir dengan kelongsong sekali. Belum dibuka lagi dia daripada kelongsongnya. Jadi akhirnya saya nak buka satu, jenuh. Akhirnya saya kisar terus. Saya blender semuanya sekali. Jadi akhirnya dia jadi macam kita buah air sikit, adun dengan apa, jadi macam tepung jugalah. Tapi tepung yang keras sikit lah, keras. Saya mana tahu nak buat roti, saya pun buat macam lempeng-lempeng tu, saya panggang, saya bakar. Agak-agak itulah lebih kurangnya roti zaman Nabi. Mungkin lagi elok lah. Makan. Kenapa makan roti bola-bali? Ketika itu, saya niatkan saya ingin merasai roti yang pernah dibuat oleh Nabi SAW, yang pernah dimakan sendiri oleh baginda Nabi SAW. Bila makan, tuan-tuan, insaf tuan-tuan, roti bali tak sedap tuan-tuan. Tak tahulah, yang saya buat tu tak sedap lah. Dengan rasa dia, ya Allah, serupa macam makan kayu tuan-tuan. Serupa rasa macam macam tak tahulah, dia beza sangat dengan roti gandum. Ya Allah, sangat-sangat berbeza. Jadi saya buat itu atas dasar saya ingin melakukan apa yang dibuat oleh baginda Nabi SAW. Macam Sayyidina Abdullah bin Umar. Kadang-kadang Sayyidina Abdullah bin Umar berhenti di satu tempat. Orang tanya kenapa? Dia kata dulu Nabi pernah berjalan dan di sini Nabi pernah berhenti. Lalu saya pun berhenti. Nampak? Beliau melakukan perbuatan berhenti itu sebut bukan kerana nak berhenti, tetapi kerana ingin meniru perbuatan Nabi SAW. Ingin mengamalkan ataupun ingin melakukan segala perbuatan yang dilakukan oleh Nabi atas dasar cinta kepada Nabi, atas dasar merindui Nabi SAW. Maka ketika itu bukan lagi pahalanya bukan lagi perbuatan itu berstatus mubah. Mubah kalau kita melihat perbuatan itu semata-mata tanpa dikaitkan dengan Nabi. Tapi kalau orang yang melakukan perbuatan tersebut, dia buat kerana Nabi, bukan semata-mata perbuatan tersebut. Contoh, dia memang suka makan, dia memang try sekali roti bali, sedap, dia minat roti bali contoh. Dia makan roti bali memang sonok betul. Orang tanya kenapa makan roti? Sedap. Ada sebab lain? Tak ada, ini je. Saya memang makan sebab sedap. Dapat pahala ke dia? Tak dapat pahala. Dapat dosa ke? Tak dapat dosa. Tapi Nabi buat. Walaupun Nabi buat atas dasar itu adalah perbuatan ataupun itu kesukaan Nabi. Namun disebabkan seseorang itu melakukan perbuatan yang sama tapi bukan dengan niat kerana Allah, bukan kerana niat mengikuti cara perbuatan Nabi, dia tak dapat pahala, tak dapat dosa. Rugilah maknanya. Tapi kalau dia buat atas dasar cinta dia pada Nabi, dia nak buat semua perbuatan yang Nabi buat. Dia dapat tahu Nabi SAW pakai cincin, dia pun pakai cincin. Dia dapat tahu Nabi SAW pernah mandi dengan isteri secara bersama. Tapi kalau ikut guru kami Fadilatul Syekh Husri, bukan maksudnya Nabi dan juga isteri Nabi itu mandi dalam satu kawasan dengan maksud Nabi melihat isteri melihat Nabi. Kata Sayyidina Syekh Husri bin Rusdi Al-Hasani, guru kami, maksud Nabi dan isteri Nabi itu mandi sekali, maksudnya baginda dan isteri mandi sekali tetapi ada sitar, ada kain yang menutup antara Nabi dan juga isteri. Cuma berkongsi air. Maknanya kita boleh bayangkan Nabi SAW dengan Sayyidatuna Aisyah contohnya mandi dalam satu bilik. Dihadang antara Nabi dengan Sayyidatuna Aisyah dengan satu kain langsir contohnya. Dan diletakkan satu bejana air, satu baldi air. Dan diletakkan di tengah-tengah kain penghadang tu. Maknanya siapa nak cedok, dia boleh cedok. Sama ada di pihak Nabi atau di pihak isteri. Cuma bila cedok, nampak tangan je lah. Sayyidatuna Aisyah contohnya bila cedok pun nampaklah tangan tu. Sebab masing-masing mencedok daripada bekas sama. Tetapi masing-masing tidak melihat jasad yang lain. Maksudnya isteri Nabi tidak melihat jasad Nabi. Nabi juga tidak melihat jasad isteri baginda Nabi. Itu yang dimaksudkan mandi saya bersama. Okey, kita dah dengar. Saya pun nak buat lah. Kenapa?
kerana saya nak melakukan perbuatan yang pernah dilakukan oleh Nabi. Akhirnya kita mufakat dengan isteri. Jom kita mandi sekali. Cuma Nabi mandi ada sitarah, ada kain yang menutup, yang menghadang antara Nabi dan juga isteri baginda. Lalu kita pun cari satu bilik mandi yang besar. Kita buat tengah-tengah tu kain penghadang. Di hujung tu letak baldi. Jadi pakat-pakat cedok daripada baldi yang sama, mandi saya serentak. Tapi dalam masa yang sama, masing-masing tidak melihat jasad masing-masing. Atas rasa malu, atas rasa malu. Walaupun suami isteri. Kita buat kenapa? Kerana nak buat macam apa yang dibuat oleh Nabi. Maka ketika itu, pahala diberikan oleh Allah kepada kita insya-Allah. Bukan kerana perbuatan itu sendiri. Tetapi kerana ia dilakukan atas dasar kerana ia perbuatan Nabi SAW. Sebab tu, Al-Imam Asy-Syatibi pernah sebut satu kenyataan, kata beliau, Al-adiyat la takunu ta'budiyat illa bin niyat. Benda-benda yang bukan bersifat ibadat, dia tidak akan menjadi ibadat melainkan dengan sebab niat. Kalau satu benda yang bukan ibadah, kita niatkan kerana Allah, maka ketika itu benda yang bukan ibadah pun akan dinaikkan status oleh Allah sebagai ibadah, lalu membawa kepada pahala. Innamal a'mal binniyat. Nabi SAW pernah bersabda, sesungguhnya amalan itu dikira dengan sebab niat. Okey. Jadi wa amma, kita balik kepada perbahasan kita. Wa amma fi sifatil fi'li faqala ba'dul malikiyyati yuhmalu 'ala an-nadbi. Adapun dari sudut sifat perbuatan, bukan melihat pada perbuatan itu semata-mata, tapi melihat kepada ciri yang ada perbuatan itu, iaitu dilakukan kerana ingin meniru perbuatan Nabi, ingin dibuat atas rasa cinta pada Nabi SAW. Maka ketika itu sebahagian ulama Al-Malikiyah, sebahagian ulama dalam mazhab Imam Maliki berkata, kenapa didatangkan mazhab Maliki? Sebab Imam Al-Hattab bermazhab Maliki. Walaupun Imam Al-Jalal Al-Mahalli bermazhab Syafi'i, Imam Al-Haramain bermazhab Syafi'i, namun disebabkan Al-Imam Al-Hattab Al-Maliki bermazhab dengan mazhab Imam Malik, maka kadang-kadang didatangkan contoh secara fiqahnya, didatangkan berdasarkan fiqah mazhab Imam Malik. Faqala ba'dul malikiyah, sebahagian ulama Maliki mengatakan yuhmalu 'ala an-nadbi, maksudnya yuhmalu zalikal fi'lu 'ala an-nadbi, perbuatan itu yang dilakukan oleh Nabi dan kita pun lakukan perbuatan yang sama atas dasar bukan semata-mata perbuatan, tetapi atas dasar ia perbuatan baginda Nabi, maka perbuatan itu ditanggung atas dasar ad-nadb, atas dasar sunat. Maksudnya orang yang melakukan perbuatan tersebut dengan niat ingin meniru perbuatan Nabi, dia telah melakukan satu perbuatan sunat. Wa yu'ayyiduhu ma warada an katsirin minas salafi min al-iqtida'i bihi fi dzalik. Buktinya, apa bukti bahawa perbuatan itu menjadi sunat? Walaupun asalnya, kalau melihat semata-mata perbuatan itu tanpa dikaitkan dengan Nabi, dia jadi satu perbuatan mubah. Tapi kalau sudah dikaitkan dengan Nabi, kita lakukan atas dasar Nabi, maka dia akan dianggap sebagai satu ibadah sunat, satu perbuatan sunat. Apa dalilnya? Apa yang menguatkan perkara ini? Wa yu'ayyiduhu wa yu'ayyidu hadzal kalam wa hadzal qaul. Yang menguatkan lagi pandangan sebahagian ulama Maliki ini adalah apa yang telah datang, hadis ataupun kisah-kisah para ulama silam yang telah menyatakan bahawa ramai ulama-ulama ma warada an katsiri minas salaf, ramai di kalangan ulama-ulama terdahulu yang mereka ini melakukan perbuatan tersebut atas niat itu. Contoh yang paling biasa kita dengar, Sayyidina Abdullah Ibni Umar Ibni Al-Khattab radhiyallahu anhuma yang kadang-kadang berhenti satu tempat. Orang tanya, kenapa berhenti wahai Sayyidina Abdullah? Dulu Nabi pernah berhenti di sini. Dia lakukan atas dasar perbuatan itu dilakukan oleh baginda Nabi alaihi wa ala sayyidina wa alaihi salatu wassalam. Jadi apa yang dilakukan oleh ulama-ulama salaf ini membuktikan bahawa perbuatan itu dituntut, maksudnya berpahala. Bila berpahala, dalam keadaan kalau ditinggalkan tidak berdosa, buat dapat pahala tinggal tak berdosa, maknanya dia adalah perbuatan sunat. Okey. Wa qala ba'dhum yuhmalu 'ala al-ibahati aidan. Sebahagian ulama yang lain, maksudnya sebahagian ulama Malikiyah yang lain, wa qala ba'dhu, maksudnya wa qala ba'dul Malikiyah. Ada juga ulama dalam mazhab Imam Malik yang berpendapat perbuatan yang dilakukan atas dasar ia perbuatan baginda Nabi, yang dilakukan atas dasar kerana ia perbuatan Nabi, ditanggung, maksudnya difahami juga atas dasar ibahah. Maknanya sebagian ulama Maliki pula berpendapat
perbuatan itu apabila dilakukan oleh Nabi, tetapi dia bukan ibadah, walaupun kita melakukan atas dasar kerana ingin mengikut Nabi, tetap perbuatan itu berstatus mubah. Perbuatan itu tidak dianggap sebagai perbuatan sunat. Kerana perbuatan itu bukan ibadah. Itu hujah yang dipegang oleh sebahagian ulama Malikiyah. Okey, alhamdulillah tuan-tuan yang dirahmati Allah, sikit lagi untuk kita habiskan perbahasan berkenaan dengan perbuatan baginda Nabi SAW. InsyaAllah minggu depan kita akan masuk kepada sekiranya perbuatan sahabat diperakui pula oleh Nabi. Okey, itu kita bawa ke minggu depan insyaAllah. Cuma ada sikit lagi perbahasan di sini disebut apa? Iaitu beliau, iaitu Imam Al-Hatta Al-Maliki ingin menyatakan kesimpulan yang dapat kita fahami daripada perbahasan sebelum ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh Nabi sama ada wajib atau sunat atau mubah. 3 sahaja. Adapun haram dan makruh tidak dilakukan oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Qala rahimahullah wa ulima mimma dzakarahu al-musannif inhisaru af'alihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fil wujubi wan nadbi wal ibahah. Dapatlah kita ketahui, dapatlah diketahui daripada apa yang telah disebutkan oleh pengarang, iaitu Imam Al-Haramain Al-Juwaini. Kerana Imam Haramain menyatakan perbuatan Nabi ni sama ada mubah ataupun wajib ataupun harus. Maka dapatlah difahami pada kenyataan beliau, iaitu Imam Al-Haramain, bahawa perbuatan Nabi hanya berkisar pada kewajipan, sunat ataupun keharusan. Perbuatan yang dilakukan oleh Nabi sama ada perbuatan itu perbuatan wajib, atau kalau tak jadi wajib dia jadi sunat, atau kalau tak jadi sunat dia jadi mubah. Fala yaqa'u minhu sallallahu alaihi wasallam muharramun. Maka tidak akan berlaku daripada baginda Nabi alaihi wasallam sebarang perbuatan haram. Nabi sama sekali tidak akan melakukan perbuatan haram. Kenapa? Li'annahu ma'sum. Kerana baginda Nabi adalah maksum. Semua para nabi dan para rasul adalah maksum, maknanya dipelihara oleh Allah daripada sebarang dosa. Para nabi dan para rasul, mereka langsung tidak melakukan dosa besar, mereka langsung tidak melakukan dosa kecil, bahkan mereka langsung tidak pernah singgah di minda mereka untuk berfikir melakukan dosa. Maksudnya mereka insan yang begitu suci, yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan yang begitu suci sungguh-sungguh, sehingga langsung tidak pernah terfikir untuk buat dosa. Kalau terfikir nak buat dosa pun tak pernah, memang tak buat dosa lah tuan-tuan, sama ada dosa besar atau dosa kecil. Itu para nabi dan para rasul sahaja di kalangan manusia. Malaikat juga tidak melakukan dosa dan tidak akan melakukan dosa sebab malaikat juga maksum. Tetapi lebihnya nabi-nabi dan rasul-rasul berbanding dengan malaikat adalah malaikat memang tidak ada nafsu, manakala nabi dan rasul memiliki nafsu. Dalam masa yang sama, Allah Subhanahu Wa Taala pelihara mereka daripada sebarang dosa. Okey, maknanya tidak ada perbuatan makruh yang dilakukan, tidak ada perbuatan haram yang dilakukan oleh baginda Nabi alaihi salatu wasalam. Lanjutannya, wala makruh wala khilaful aula. Nabi juga tidak melakukan sebarang perbuatan makruh. Nabi juga tidak melakukan sebarang perbuatan yang namanya khilaful aula. Alhamdulillah dalam pertemuan-pertemuan sebelum ni pernah ada satu soalan tanya, apa dia makruh, apa dia khilaful aula. Sebab makruh dengan khilaful aula ni sama dari sudut perbuatan yang kalau dibuat tidak berdosa, tapi kalau ditinggalkan kerana Allah dapat pahala. Makruh pun begitu, khilaful aula pun begitu. Cuma beza di antara makruh dengan khilaful aula adalah makruh ni memang ada dalil yang menyatakan bahawa perbuatan itu tidak dituntut untuk dilakukan. Cuma kalau buat tak berdosa. Ada dalil yang menyatakan jangan buat perbuatan ini. Manakala khilaful aula pula tidak ada dalil yang mengatakan perbuatan itu jangan dibuat. Tetapi ada dalil meminta kita melakukan perbuatan selain perbuatan yang namanya khilaful aula. Contohnya macam sembahyang sunat duha. Meninggalkan sembahyang sunat duha adalah khilaful aula dan tidak dinamakan sebagai makruh. Kenapa? Kerana tidak ada dalil Nabi kata jangan tinggalkan solat duha. Tak ada. Cari-cari tak ada. Nabi tak pernah pun kata jangan tinggalkan solat duha. Cumanya Nabi minta kita sembahyang duha. Bila Nabi minta kita sembahyang duha dan sembahyang duha tak jadi wajib, maknanya kita dituntut melakukan solat duha. Kalau kita tinggalkan solat duha, kita sudah meninggalkan satu perbuatan yang dituntut. Jadi meninggalkan satu perbuatan yang dituntut untuk dilakukan, perbuatan kita meninggalkan perbuatan itu dinamakan khilaful aula. Jadi sembahyang duha disunatkan untuk dibuat. Kalau tinggal sembahyang duha,
Dia tak panggil makruh sebab tidak ada dalil yang mengatakan jangan tinggalkan sembahyang duha. Tetapi dia dinamakan khilaful aula kerana kenapa dinamakan khilaful aula? Kerana melakukan solat duha dituntut. Jadi bila satu perbuatan dituntut untuk dilakukan, ini bermaksud jangan ditinggalkan perbuatan tersebut. Jadi ini dinamakan sebagai khilaful aula. Beza dengan makruh. Makruh memang disebut terus, jangan buat buatan tu. Nabi kata, siapa makan bawang putih, fala yaqrabanna masajidana. Siapa yang makan bawang putih, jangan dekat ke masjid kami. Maksudnya tak payah pergi masjid kami. Mulut berbau. Maksud dia kalau makan bawang putih pergi masjid, perbuatan itu makruh. Kenapa tak panggil khilaful aula? Sebab memang ada dalil yang tak bagi kita buat perbuatan tersebut. Jadi balik kepada cerita kita tadi, Nabi SAW, perbuatan Nabi tidak ada perbuatan makruh. Nabi tak buat langsung perbuatan makruh. Nabi juga tidak melakukan perbuatan khilaful aula. Kenapa? Liqillati wuqu'i dzalika minat taqiyyi min ummatihi fa kaifa yaqa'u minhu sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Imam Al-Hatta Al-Maliki, kenapa Nabi tidak melakukan perbuatan makruh dan Nabi juga tidak pernah melakukan perbuatan khilaful aula? Sebab orang yang bertakwa di kalangan umat Nabi, para wali-wali Allah Azza wa Jalla di kalangan umat Nabi, yang darjat seorang wali ni sangat jauh berbanding dengan darjat seorang Nabi. Nabi lagi tinggi. Bahkan wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala pun takkan dapat sampai mencapai tahap seorang sahabat Nabi. Yang paling tinggi para Nabi. Lepas para Nabi, para sahabat. Lepas para sahabat, barulah para wali Allah selain para sahabat. Maknanya, wali Allah Ta'ala ni sangat jauh kedudukannya berbanding dengan kedudukan seorang Nabi. Pun begitu, seorang yang bertakwa di kalangan umat Nabi langsung tidak akan melakukan perbuatan makruh ataupun sangat sedikit mereka melakukan perbuatan makruh dan juga khilaful aula. Kerana jiwa mereka yang bersih menyebabkan mereka tak nak melakukan perbuatan yang merugikan mereka walaupun tidak ada unsur dosa. Sebab kalau buat perbuatan makruh tak dapat pahala. Buat perbuatan khilaful aula tak dapat pahala. Tapi kalau tinggalkan perbuatan makruh, tinggalkan perbuatan khilaful aula dapat pahala. Jadi orang yang bertakwa kepada Allah di kalangan umat Nabi, mereka sangat sedikit, bahkan mungkin langsung ada di kalangan wali-wali Allah yang langsung tidak pernah melakukan perbuatan makruh dan langsung tidak pernah melakukan khilaful aula. Itu baru wali. Agak-agak macam mana pula Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka fa kaifa yaqa'u minhu sallallahu alaihi wasallam. Itu Imam Khattab bagi tahu bagaimana pula perkara ini, iaitu perbuatan makruh dan juga khilaful aula, boleh pula berlaku pada Nabi. Kalau dah wali-wali pun tak akan melakukan khilaful aula ataupun sangat sedikit melakukan khilaful aula dan sangat sedikit melakukan perbuatan makruh, nescaya nabi-nabi ataupun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lagi-lagilah tidak akan melakukan perbuatan makruh dan khilaful aula. Walhamdulillahi rabbil alamin. Selesai perbahasan kita pada hari ini, walhamdulillah. Cuma mungkin sahabat-sahabat terfikir beberapa keadaan yang macam Nabi buat perbuatan makruh. Contoh, okey, kita kalau kencing berdiri, orang lelaki kencing berdiri, makruh ke tak makruh? Makruh. Sebab Nabi pernah larang kita kencing berdiri. Nabi pernah larang kita kencing berdiri. Kita diminta untuk kencing duduk. Tapi tak haram. Kalau kencing berdiri tak haram. Saya saja nak kencing berdiri, tak haram. Tapi makruh. Sebab ada larangan yang meminta kita jangan kencing berdiri. Sebab tu kita kata kencing berdiri makruh. Kita tak kata khilaful aula. Sebab memang ada dalil tak bagi kita kencing berdiri. Dalam masa yang sama, kencing berdiri adalah makruh. Tiba-tiba kita menjumpai hadis Nabi SAW yang Nabi juga pernah buang air kecil secara berdiri. Kita kencing berdiri makruh. Nabi SAW juga pernah buang air kecil secara berdiri. Tadi kata kencing berdiri makruh. Maksud dia kalau begitu, Nabi SAW sewaktu baginda buang air kecil secara berdiri, maknanya Nabi juga telah melakukan perbuatan makruh. Dalam masa yang sama, Imam Al-Hatta Al-Maliki mengatakan Nabi Muhammad SAW langsung tidak melakukan perbuatan makruh. Jadi macam mana ni? Kata para ulama, kencing berdiri kalau kamu lakukan memang makruh. Tetapi Nabi SAW sewaktu baginda buang air kecil secara berdiri, tindakan Nabi yang buang air kecil secara berdiri, Nabi ketika itu bukan melakukan perbuatan makruh. Nabi ketika itu melakukan perbuatan sunat atau wajib. Nabi melakukan perbuatan
wajib ketika itu. Kenapa jadi wajib pula? Nabi ketika buang air kecil secara berdiri, Nabi telah melakukan perbuatan yang wajib. Lalu kata para ulama, kerana tugas Nabi menjelaskan hukum. Bila Nabi pernah larang kita kencing berdiri, mungkin orang akan faham, maksud dia haram kencing berdiri. Lalu Nabi SAW membuang air kecil secara berdiri. Pernah Nabi buang air kecil secara berdiri untuk menunjukkan bahawa larangan Nabi sebelum ini tidak sampai ke tahap haram. Tidak sampailah tahap buang air kecil berdiri ni haram. Buktinya, kalau haram Nabi tak akan buat. Tiba-tiba Nabi pernah buat, dia tak jadi haram. Cuma oleh kerana Nabi pernah larang, menunjukkan buang air kecil secara berdiri adalah makruh. Itu bagi pihak kita. Kalau kita yang kencing memang makruh. Tapi kalau Nabi SAW yang buang air kecil secara berdiri, maka ketika itu Nabi tidak melakukan perbuatan makruh. Kerana ketika Nabi buang air kecil secara berdiri, sebenarnya Nabi melakukan satu perbuatan wajib, iaitu Nabi menerangkan hukum kepada masyarakat. Alhamdulillah, tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, selesai majlis kita. Ada sebut di sini, boleh bertanya, boleh, tak ada masalah, boleh bertanya. Cuma kalau ada persoalan, saya minta izin nak Allahumma salli ala Rasulillah, Allahumma salli ala Nabi. Saya nak nak cas kejap sebab nampak bateri dah nak makin sedikit, takut tuan-tuan tanya. Tiba-tiba tuan-tuan tanya seorang-seorang, saya sudah berada di alam lain, iaitu alam tak ada bateri. Sekejap Okey. Tanya silakan, ahlan wa sahlan. Okey. Okey, ada siapa yang nak tanya silakan kalau ada Tak ada masalah untuk bertanya. Tapi kalau tiada sebarang persoalan, maka tidak menjadi masalah. Kalau tak ada sebarang persoalan, kita akan tangguhkan majlis kita insya-Allah Subhanahu Wa Taala pada petang ini. Dan insya-Allah pada minggu hadapan kita akan masuk kepada perbahasan yang baru, iaitu kalau minggu lepas dan minggu ini kita bicara tentang perbuatan Nabi. Minggu depan insya-Allah kita akan bicara pula perbuatan sahabat Nabi yang tidak dikomentar oleh Nabi, ataupun dalam tajuk kita panggil al-iqrar. Perbuatan tu tak dibuat oleh Nabi, dibuat oleh sahabat Nabi. Dalam masa yang sama, perbuatan itu tidak pula dikomentar oleh Nabi. Nabi tak kata ini haram, ini harus. Jadi perbuatan yang dilakukan oleh Nabi, kadang Nabi senyap, tengok tapi Nabi senyap. Adakah perbuatan sahabat itu boleh kita lakukan atau tidak? InsyaAllah kita akan bicara dalam pertemuan yang akan datang. InsyaAllah Subhanahu Wa Taala. Okey. Ada sebarang persoalan? Sepertinya tidak ada sebarang soalan Sepertinya tidak ada sebarang soalan. Kalau begitu, insya-Allah kalau ada sebarang persoalan, tuan-tuan puan-puan boleh ajukan dalam majlis secara live ini. Dan insya-Allah kalau saya mampu menjawabnya, saya akan menjawabnya biiznillah subhanahu wa taala. Kalau saya tak mampu, saya akan rujuk dan bertanya kepada para guru kami di Al-Azhar Syarif biiznillah subhanahu wa taala. Okey, kalau tak ada sebarang persoalan, kita tangguhkan majlis kita dengan sama-sama kita berselawat ke hadrat baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. Oh, ada soalan ada beza ke manhaj Azhari dengan manhaj Ghumari? Para hadirin rahmati Allah SWT, saya teringat apa yang disebutkan oleh Fadilatul Syekh Said bin Syartul Asy-Syafi'i sewaktu beliau membicarakan tentang Al-Azhar dan juga manhaj Al-Azhar.
Kata beliau, Al-Azhar bukan bangunan. Al-Azhar bukan institusi yang berada di Mesir. Walaupun yang kita tahu Al-Azhar adalah universiti yang berada di Mesir, dan juga ulama-ulama Azhar yang ulama-ulama yang mereka menuntut ilmu di Mesir. Tetapi sebenarnya Al-Azhar adalah, kalau menurut Fadilatul Syekh Said bin Syartu Asy-Syafi'i hafizahullah subhanahu wa ta'ala, Al-Azhar adalah al-manhaj. Azhar adalah manhaj ahlu sunnah wal jamaah. Jadi sebarang madrasah, sebarang pengajian yang berdasarkan sanad, bukan dia tak pernah belajar dengan mana-mana syekh tiba-tiba jadi alim, tiba-tiba dia sendiri yang mengajar, dan keadaan dia tidak ada persambungan antara guru ke guru. Dia bukan belajar secara bertalaki. Kalau dia belajar secara bertalaki, kemudian dia adalah berakidah dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dia bermazhab dengan mazhab fiqh, dia juga seorang yang mengamalkan tasawuf, maka itulah manhaj Al-Azhar Asy-Syarif. Walaupun tempat itu, institusi itu tidak berada di Mesir. Maknanya kalau kita lihat berdasarkan kefahaman Syekh Said bin Syartu Asy-Syafi'i ini, maka manhaj Al-Ghumari, iaitu yang dipelopori oleh Syekh Abdullah Al-Ghumari, begitu dengan Syekh Ahmad Al-Ghumari, manhaj Al-Ghumari atau mana-mana manhaj, contoh manhaj ulama-ulama kita di Hadramaut, manhaj ulama-ulama ahlu sunnah kita di India, manhaj para kiai, para kiai-kiai kita di Indonesia, dan juga tuan guru pondok kita di Malaysia. Apabila manhaj mereka adalah berkitab, maknanya mereka mempelajari kitab, mempelajari ilmu daripada guru, yang guru itu bersambung daripada guru yang keseluruhnya belajar daripada guru, bersambung sampai kepada baginda Nabi SAW. Yang kedua, mazhab akidah mereka adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dalam masa yang sama, mereka mengamalkan salah satu fiqh daripada fiqh-fiqh yang mu'tabar, sama ada fiqh mazhab Imam Syafi'i ke, Imam Abu Hanifah ke, ataupun Imam Ahmad ke, atau Imam Malik ke. Dalam masa yang sama, mereka juga adalah satu pendidikan yang menjurus kepada tasawuf, menjurus kepada penyucian jiwa, ataupun disebut juga sebagai al-ihsan. Maka walaupun madrasah itu tidak dinamakan sebagai madrasah Al-Azhar atau manhaj Al-Azhar, hakikatnya itulah manhaj Al-Azhar. Jadi tuan-tuan guru pondok kita di Malaysia itu adalah Al-Azhar secara manhaj. Ulama-ulama kita di Hadramaut itu juga adalah manhaj Al-Azhar. Ulama-ulama ahlu sunnah kita yang bermazhab Hanafi, yang berakidah dengan akidah ahlu sunnah wal jamaah, berakidah dengan akidah Al-Asy'ariyah juga Al-Maturidiyah di India, mereka juga adalah Al-Azhar. Ulama-ulama kita yang berada di Morocco yang bermanhaj dengan manhaj yang sama, itulah dia manhaj Al-Azhar. Cuma mungkin ada sikit beza kalau melihat dari sudut metod. Manhaj sama, tapi dari segi metod mungkin ada satu madrasah mementingkan ataupun lebih terkehadapan dalam bidang hadis. Ada satu madrasah mungkin lebih terkehadapan dalam bidang fiqh. Ada satu madrasah lebih mementingkan ilmu-ilmu asas, ilmu-ilmu alat. Maka itu hanya sekadar orang kata apa, metod yang berbeza. Tetapi manhaj adalah sama. Jazakumullahu khairan. Terima kasih. InsyaAllah minggu hadapan kita bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Jazakumullahu khairan. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.